Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Kemarin kita membicarakan ayat 35 surah An-Nur dan ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah, di akhir ayat 35, Nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya berlapis cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memimpin sesiapa yang ia kehendakinya kepada nurnya. Allah memimpin sesiapa yang ia kehendaki menurut undang-undang dan peraturannya kepada nurnya itu. Kita baca doa dalam sembahyang, kita minta Allah pimpin kita, bimbing kita, sebagaimana Allah telah membimbing orang-orang yang Allah terbimbing melalui doa dalam qunut subuh, wa tawallani fi man tawallait ataupun wa tawallana fi man tawallait, dan hendaklah dan bimbinglah kami beserta dengan orang yang telah engkau bimbing. Pimpinlah kami sebagaimana orang yang telah engkau pimpin. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberi petunjuk, memberi bimbingan dan pimpinan kepada cahayanya, kepada nur hidayahnya, cahaya petunjuknya itu akan sesiapa yang ia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah mengemukakan berbagai perbandingan, pelbagai perumpamaan. Kalau masalun satu perumpamaan, amsal ini banyak perumpamaan. Di awal surah Al-Baqarah, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka itu, yakni orang munafik, seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Apabila cahaya menerangi di sekeliling mereka, lalu Allah hilangkan cahaya itu, maka Allah biarkan mereka dalam kegelapan, lalu mereka tidak dapat melihat. Dalam ayat ini cerita tentang cahaya yang diberi kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam ayat itu dibuat perumpamaan juga cahaya yang orang munafik perolehi, kemudian cahaya itu terpadam. Orang munafik dapat cahaya mengenali Islam apabila datangnya Nabi besar Muhammad SAW ke Madinah. Tetapi mereka membiarkan cahaya itu terpadam apabila mereka tidak menerima dalam hati mereka, bahkan menentang
apa yang dibawa oleh baginda alaihi salatu wasallam. Ayat 17 surah Al-Baqarah. Masaluhum perumpamaan mereka itu, yakni dalam sifat munafik mereka, kamasalil ladzi istawqada nara, seperti orang yang menyalakan akan api. Duduk dalam gelap, cucuh api. Lalu jadi terang. Bila terang, dia biar terpadam pula. Gelap balik. Falamma adha'at ma hawlahu, maka tatkala api itu menerangi apa yang ada di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah melenyapkan cahaya mereka itu, wa tarakahum, dan Allah membiarkan mereka itu fi dhulumatin, di dalam kegelapan-kegelapan, yakni dalam kesesatan. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat sebab gelap. Ayat 17 surah Al-Baqarah. Ayat 18 Allah berfirman, summun, mereka menjadi tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un, hingga mereka tidak dapat kembali. Jadi orang munafik ni mata terang, telinga dengar, mulut boleh bercakap, tapi diumpamakan seperti orang cacat. Pekak, buta, pekak, bisu, buta. Pekak, apa makna pekak? Mereka mendengar firman Allah, sabda Rasulullah daripada mulut Nabi SAW, tetapi tak memberi manfaat apa yang mereka dengar. Maka diumpamakan macam orang pekak. Orang pekak dengar apa pun tak dengar. Mereka dengar tapi macam tak dengar. Kerana masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitu juga bisu. Mereka boleh bercakap, bukan tak boleh bercakap, tapi mereka cakap benda-benda yang tak betul. Cakap benda yang tak ada manfaat dan bahkan memudaratkan. Tak bercakap mengajak kepada kebenaran. Bahkan mereka bercakap menentang kebenaran. Walaupun mereka boleh bercakap serupa bisu, kerana bercakap mereka tak terpakai, kerana mereka munafik. Begitu juga sifat ketiga, umyun, mereka buta. Bukan buta betul, mereka boleh tengok, tapi bahasa sastra Arab. Tengok pun tak ada manfaat, jadi macam dianggap serupa buta. Orang-orang munafik dibuat perumpamaan macam menyala, macam duduk dalam cahaya, tiba-tiba cahaya tu terpadam, gelap gelita. Dan diumpamakan seperti orang yang cacat 3 anggota, telinga, mulut, mata. Telinga pekak, mulut bisu, mata buta. Mereka tidak kembali kepada kebenaran. Mereka tidak bertaubat. Ini di antara perumpamaan yang Allah sebut dalam Quran. Banyak lagi perumpamaan yang lain sehingga ulama karang kitab tajuk dia Al-Amsalu fil Quran. Perumpamaan di dalam Al-Quran. 1 jilid. 30 juzuk dibuat kajian, ayat ni perumpamaan, supaya orang lebih faham dengan meneliti perumpamaan itu. Ada lagi perumpamaan surah selepas tu, au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraqun, sampai habis. Atau seperti hujan yang lebat yang turun daripada langit, dalam hujan itu terdapat gelap, terdapat petir, terdapat kilat. Mereka letak ujung jari di telinga, tak mau dengar kerana suara petir yang kuat, kerana disebabkan takut mati.
Tak jari itu betul ke tak? Tak, hujung jari saja. Ini dalam ilmu balaghah, majaz mursal, dia panggil itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Digunakan keseluruhan, dikehendaki sebahagian. Digunakan seluruh jari, dikehendaki hujung jari saja. Yaj'aluna asabi'ahum ay anamilahum. Mereka letak jari, yakni letak hujung jari. Punya tak mau dengar suara guruh dan petir, takut mati. Lepas tu disebut yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Setiap kali kilat menyinar terhadap mereka, mereka berjalan di dalam cahaya kilat. Wa idza adlama 'alaihim, bila gelap menyelubungi mereka, qamu, mereka berhenti. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, jika Allah kehendak, Allah boleh menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini contoh perumpamaan dalam Quran. Allah umpamakan golongan munafik. Maka dalam ayat ni Allah sebut wa yadribullahu al-amsala, Allah membuat mengemukakan pelbagai perbandingan kepada manusia. Allahu bi kulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi nur yang pertama, nur cahaya matahari pun boleh juga. Nur yang kedua, nurul qiyam, cahaya peraturan yang elok. Alladhi yakshifu lana bidaw'i if'al wala taf'al, yang mana cahaya nilai-nilai murni yang terdapat dalam ajaran Islam itu membongkarkan kepada kita, menerangkan kepada kita dua bentuk penerangan. Penerangan yang pertama, if'al, lakukan yang disuruh. Penerangan yang kedua, la taf'al, jangan lakukan yang dilarang. Bacalah tang mana pun dalam Quran akan jumpa buat hak ni, tinggal hak nu. Maka bila kita jumpa, kita nampak ini satu nur yang Allah bagi kepada kita. Aqimus salah, dirikan semayang, itu masuk dalam if'al, lakukan semayang. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, masuk dalam if'al, lakukan zakat. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, itu masuk dalam la taf'al, jangan lakukan. Jangan terlibat dengan arak, jangan minum arak, jangan main judi, itu masuk dalam larangan. Itulah nur yang Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman. Orang beriman melihat nur itu, membaca, mendengar dan mengikut. Maka orang beriman tidak buta, tidak pekak, tidak tuli. Orang munafik baca tapi tak bagi manfaat, tak ikut pun. Dengar tapi tak ikut pun. Melihat tapi tak ikut pun apa yang dia lihat. Maka dia diumpamakan seperti Summum bukmun umyun fahum la yubsirun, dalam ayat yang lain. Fahum la yarji'un,
diumpamakan seperti orang yang tuli dan bisu dan buta. Kerana panca indera yang Allah bagi mereka tak guna kepada manfaat, bahkan mereka guna untuk menentang ajaran Allah dan Rasul. Selepas Allah sebut tentang nurun ala nur, Allah sebut tentang fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Ayat berikutnya, fi buyutin, di rumah-rumah. Baitun sebuah rumah, buyutin banyak rumah. Yakni nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan terangnya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat, yakni di masjid surau. Fi buyutin, di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya. Adzinallahu an turfa'a, diizinkan oleh Allah agar diangkat akan rumah-rumah itu, yakni dimuliakan akan keadaan rumah-rumah itu. Tempat-tempat suci yang wajib dijaga kehormatannya dari sebarang perkara yang mencemarkannya. Nurun ala nur ini duduk di rumah Allah. Wa yuzkara fiha ismuhu, dan disebutkan pada rumah-rumah itu akan nama Allah. Dalam rumah Allah orang berzikir, beristighfar, memuji Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dalam rumah Allah orang baca ayat Quran. Dalam rumah Allah orang bagi kuliah subuh, kuliah maghrib, menyebut nama Allah di situ. Dalam rumah Allah orang semayang fardu, semayang sunat. Diangkat, dimuliakan akan nama Allah, dimuliakan akan tempat ibadat itu, dan disebut padanya nama Allah. Salah satu tanda dimuliakan nama Allah di situ, dimuliakan akan rumah-rumah ibadat itu, bila masuk dalam masjid, sunat semayang 2 rakaat, nama dia sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyat masjid. Ada orang kata duk mengaji sifat 20 tu, mana ada dalam Quran hadis yang tu, dia kata ulama buat je. Bid'ah tu tak ada pun. Ta'alluq ni. Ada juga orang kata semayang tahiyat masjid tu bid'ah. Tahiyat mana hormat, masjid mana masjid, semayang hormat masjid. Mana ada semayang hormat masjid? Cuba cari tengok dalam Quran ke dalam hadis Rasulullah tiap-tiap kali masuk masjid semayang hormat masjid. Bid'ah. Kalau duk kira lagu tu banyaklah benda bid'ah. Mayang tarawih tak ada juga. Yang ada hadis kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, bukan man shalla salat tarawih. Mayang sunat tarawih. Hadis tak kata man shalla salat tarawih imanan wa ihtisaban. Siapa yang letak nama sembahyang tarawih ni? Ulama lah. Apa makna tarawih? Tarawih makna rehat. Kenapa nama sembahyang sunat tarawih? Kerana di antara 2 rakaat, 4 rakaat tu ada rehat dia. Kita rehat dengan subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, fadlan minallahi wa ni'mah. Rehat kita diisi dengan selawat dan zikrullah. Maka dinamakan tarawih kerana ada rehat. Istilah tu main mana? Ulama yang menamakan sembahyang tarawih. Ulama yang menamakan sembahyang tahiyat masjid.
Tak boleh ulama bagi nama pun dia kata tak boleh, lagi tak ada dalam Quran hadis. Ada seorang ulama di Fatani, orang kata tak ada istilah-istilah nafsiyah, salbiyah, apa semua ni. Banyak yang digunakan dalam ilmu kalam ni benda-benda baru, tak ada dalam Quran hadis. Lalu ulama tu jawab, nun mati bertemu dengan kaf dalam ilmu tajwid nama dia ikhfa. Nun mati bertemu dengan ba nama dia iqlab. Nun mati bertemu dengan waw nama dia idgham ma'al ghunnah. Semua orang terima. Cuba cari dalam Quran hadis, ada tak nun mati bertemu dengan ba nama dia iqlab? Tak jumpa. Kenapa kamu terima? Kerana ni istilah yang dibuat oleh ulama tajwid. Dalam ilmu tajwid kamu tak petikai, kamu terima iqlab, ikhfa, idgham ma'al ghunnah, ma'arid li sukun. Sedangkan semua tu istilah ulama. Mai tang ilmu tauhid kamu petikai pula. Kamu kata tak boleh pakai kerana tak ada dalam Quran hadis. Sedangkan ini dibuat oleh ulama tauhid. Al-fa'ilu marfu', al-maf'ulu bih mansub. Itu istilah ulama nahwu. Fa'il bagi dia dhammah, maf'ulu bih bagi dia fathah. Fa'il marfu', maf'ulu bih mansub. Ada ke dalam Quran hadis al-fa'ilu marfu'? Tak jumpa. Tapi dibuat oleh istilah ulama bahasa Arab supaya kita boleh faham dan boleh guna dan membantu kita memahami Quran dengan hadis dengan kefahaman yang betul. Maka dalam ilmu tajwid tak ada seorang pun petikai hukum 5, hukum ni. Sedangkan itu istilah ulama. Mai tang ilmu fiqh dia petikai sembahyang tarawih tak ada, sembahyang tahiyat masjid tak ada. Mai tang ilmu tauhid dia petikai ta'alluq suluhi qadim tak betul. Sifat wujud, sifat apa salbiyah, nafsiyah, semua tu tak ada dalam Quran hadis. Sedangkan tanu dia terima, tani dia kacau. Sedangkan semua tu mai pada ulama. Ulama nak mempermudahkan kita faham, maka disusun ilmu-ilmu dengan istilah-istilah yang membantu pelajar. Istilah fa'il marfu' tidak ada zaman Rasulullah tapi sudah diamalkan, wujud di zaman pengasas ilmu nahwu yang kebelakangan. Jadi sebagaimana ilmu tajwid kita dengar dan kita patuh, ikhfa, idgham, iqlab, walaupun semua istilah tu tak ada dalam Quran hadis, yang ada dalam istilah ulama tajwid. Mai tang ulama fiqh, ulama tauhid dia kacau. Sedangkan semua mai pada ulama. Ulama yang mu'tabar, yang diterima pakai depa tu bukan ulama yang biasa-biasa, orang satu dunia terima. Maka kalau nak petikai, dia petikai habis hanya hingkup habis hukum hakam yang ulama sebut. Maka perkataan sembahyang tahiyat masjid itu dipetikai. Dia kata mana boleh hormat masjid? Masjid ni bangunan. Lalu dalam kitab Hasyiah Bujairimi ala Fathil Wahhab, ulama kata maksud sembahyang tahiyat masjid, sembahyang menghormati masjid ialah tahiyyati rabbil masjid. Sembahyang menghormati Tuhan kepada masjid, iaitu menghormati Allah Subhanahu wa taala. Cuma panjang sangat ulama kerat sepatah. Kerat sepatah, sepatutnya lebih panjang pada tu. Jadi orang masuk masjid, Quran kata, hadis kata bila masuk masjid falyarka' raka'atain, naklah dia rakaat 2 rakaat. Tak sebut pun nama istilah tahiyat masjid. Ulama yang menamakan sedemikian. Jadi pimai-pimai kita tak boleh menafikan ijtihad ulama kerana mereka lebih reti nas daripada kita. Kita kata aku nak ikut Quran hadis saja. Ulama aku tak mau pakai, tak boleh. Kerana kita sudah menerima nun mati bertemu dengan kaf nama dia ikhfa. Ikhfa itu istilah ulama. Buka dalam Quran 30 juzuk dia tak sebut ikhfa pun.
Buka dalam hadis pun dia tak jumpa, dia tak abang nun mati bertemu dengan kaf, nama dia ikhfa. Huruf tafkhim, huruf tarqiq, huruf isti'la, huruf istifal, huruf itbaq, huruf tafashi, huruf takrir, macam-macam nama istilah yang ulama sebut. Kita pun tak faham. Cuma orang terima tanpa petikai. Kerana ia bukan datang daripada orang biasa, datang daripada ahli dalam bidang tersebut. Dan Allah suruh kita rujuk kepada ahli itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka disebutkan di sini fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah ibadat ya Allah izin agar diangkat akan rumah-rumah itu. Dimuliakan akan rumah-rumah tu. Rumah Allah ni mulia. Kalau kita masuk, kita sunat sembahyang tahiyat masjid. Tak sembahyang tahiyat masjid, kita sembahyang yang lain macam sembahyang tahiyat masjid masuk dalam tu. Kita main-main orang dah qamat, kita sembahyang lohok terus 4 rakaat. Saat dapat sembahyang lohok, dapat pahala tahiyat masjid dalam tu. Masuk masjid, kemudian kita niat i'tikaf, dapat pahala lagi. Jaga adab dalam masjid. Jangan kita buat perkara-perkara yang tak sesuai dengan kemuliaan masjid. Masuk dalam masjid, duduk sembang bohong, duduk gelak, ha-ha-ha, sampai kedai kopi, tak sesuai. Masuk dalam masjid, makan apa-apa, sampah, lempak dalam masjid, tak sesuai. Kerana masjid ada kemuliaan. Ada seorang wali Allah nama Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullah. Dia guru kepada Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah. Dia ni perangai dia belain pada orang. Orang pergi masjid awal, lepas tu balik lewat lah sikit nak wirid. Dia tak, dia pergi sayup balik awal. Kita pun buat perangai gitu kak. Kita orang sembahyang Jumaat, kita pergi sayup balik awal. Kita pergi bukan pasal wali, pasal kita segan. Awak pergi masjid sayup, telah dengar khutbah, telah lena. Awak balik awal, segan nak wirid. Nah, kita pasal itu. Dia pi orang nak qamat dia pi. Bagi habis sembahyang balik terus. Orang tanya dia pasal apa? Pi sayup balik awal. Dia kata aku takut tak boleh menjaga adab dalam rumah Allah. Tu aku balik awal takut nak dapat buat pahala jadi dosa. Betapa mulianya rumah Allah dan adabnya tinggi. Aku takut aku tak boleh jaga, maka aku tak berani duduk lama. Hormatnya kepada rumah Allah. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lepas pada orang buat haji dihalau balik. Lepas haji pergi balik cepat negara hampa. Iraqakum Syamakum. Haduk di Iraq balik Iraq, haduk di Syam balik Syam. Pasal-pasal Sayyidina Umar halau balik lepas haji, kamu mai daripada kampung nak buat haji, haji dah selesai pergi balik cepat-cepat, jangan duduk lama-lama di Mekah. Sebab kamu takut kamu tak boleh jaga kehormatan Mekah. Mekah ni 100,000 punya kelebihan. Kamu duk buat salah 100,000 juga. Duk buat salah di Mekah digandakan juga dosanya. Dalilnya Allah berfirman wa man yurid fihi bi ilhadin nuziqhu min adzabin alim. Ditafsirkan oleh al-Imam, dijelaskan oleh al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah dalam kitabnya I'lamus Sajid fi Ahkamil Masajid. Siapa buat ibadat di Mekah digandakan banyak, siapa buat dosa di Mekah digandakan dosa banyak. Maka tak mau bagi orang berdosa walaupun duduk di Mekah pahala banyak. Sayyidina Umar kata pergi balik cepat-cepat. Kalau duduk sini boleh jaga tak apa, kalau tak boleh jaga pergi balik cepat-cepat. Kerana betapa mulianya Mekah. Kalau boleh jaga adab, tinggi kelebihan. Kalau tak jaga adab, buruk mudarat dia. Pi masjid pun begitu. Kalau duduk dalam masjid boleh jaga adab, duduklah lama mana pun. Kalau tak boleh jaga, jangan masuk. Saat ni kamu buat dosa dalam masjid. Sayyidina Ali Al-Khawwas rahimahullah, dia tak berani duduk lama, takut dia buat salah dalam rumah Allah. Kerana hormatnya kepada rumah Allah. Jangan sampai kita masuk dalam rumah Allah macam masuk dalam rumah kita. Macam masuk kedai kopi, macam masuk restoran.
Rumah Allah ada kehormatan dia. Di rumah kita nak pasang lagu dengar lah rumah Allah tak sesuai, pergi duk pasang muzik lah rumah Allah, pergi duk menyanyi lah rumah Allah. Nak baca burdah silakan, nak baca qasidah silakan, tapi duk menyanyi pasang apa muzik tak sesuai. Rumah Allah ada adab dia. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak bagi orang duk lama di Mekah setelah haji orang luar, supaya nak ajak kepada orang nak duk lama boleh, tapi jaga adab kamu dengan Mekah. Kalau tak boleh jaga adab, pergi balik awal. Tidak namai dah buat pahala, jadi berdosa. Dan Islam ini adalah agama adab. Dalilnya wa innaka la'ala khuluqin azim, tu ayat Quran. Hadis kata addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah mengajar adab kepada aku dan Allah memperelokkan adab aku. Dalil yang seterusnya Allah berfirman, dalil yang seterusnya Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Maka Allah Ta'ala utus Nabi SAW selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, terkandung dalam menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi SAW diutus untuk berkelakuan yang baik. Maka di antara tempat yang kita kena jaga adab ialah rumah Allah, nama dia masjid. Rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk diangkat dan ini dimuliakan. Jadi kata Imam Sya'rawi rahimahullah, ka'anna an-nura 'ala an-nur ya'ti min matali'il huda fi masajidihi, fahiya buyutullah naqbalu 'alayha liyafidha minha nur al-haq 'ala al-khalq. Nur 'ala nur ini datang daripada tempat muncul dia. Tempat muncul petunjuk itu iaitu dalam masjid-masjid. Dan ia merupakan rumah-rumah Allah. Bila kita datang ke rumah Allah, Allah limpahkan kepada kita cahaya kebenaran kat kita. Bila kita rajin pi masjid. Dan masjid tu pula ada fungsi dia. Jangan jadikan masjid hanya tempat sembahyang jemaah, mengaji tak ada, tak boleh. Kesalahan tu imam dan AJK masjid, bila dia himpun duit tabung masjid nak ke Jumaat, dia tengok kuih banyak, dia tak belanja untuk buat majlis ilmu. Ceramah agama tak ada, majlis ilmu tak ada. Duit tu dia kira tengok macam dia simpan duit orang dalam bank dia. Dalam bank dia tahun lepas ambil padi dapat banyak ni, tahun ni ambil padi naik lagi. Dia duk kira nak bagi banyak duit masjid, belanja tak mau. Salah dia, masjid dia gunanya untuk tukang kapet, tukang kipas angin baru, buh cat baru. Duit masjid hanya digunakan untuk bayar angkaran, bayar ayak, tapi tidak digunakan untuk majlis ilmu. Dan semakin akhir zaman, semakin kurang majlis ilmu dalam masjid. Hadis kata di antara tanda akhir zaman, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid nampak sakan, nampak hebat, nampak tersergam indah, nampak cantik, nampak canggih. Tetapi di dalam masjid itu rosak dan runtuh petunjuk Allah. Maksudnya, masjid banyak, orang pergi masjid tak banyak. Tiang banyak pada orang. Dah lah pergi masjid tak banyak, hak nak mengaji lah masjid tak banyak. Hak pergi semayang 20 orang, hak mengaji 5 orang, 15 lagi balik tapi mengaji. Dalam qaryah tu ada berapa? Ada 2,000. Penduduk qaryah 2,000, hak pergi masjid 20. Di mana-mana masjid pun aku tu. Hak pergi market ramai pada pergi masjid.
Lah ni kita tak boleh pi, kita niat nak pi kita dapat pahala. Tiap-tiap waktu kita dapat pahala kalau kita tak boleh pi dengan sebab kita diarahkan jangan pi. Maka kita niat nak pi. Macam kita tak boleh pi Mekah Madinah. Mekah tak boleh pi, Madinah tak boleh pi. Tapi kita niat kalau tidak dihalang saya nak pi Mekah, nak pi Madinah. Maka kita dapat pahala pi Mekah Madinah tiap-tiap tahun. Kerana kita niat nak pi Mekah Madinah tiap-tiap tahun. Cuma kita tak boleh pi dengan sebab keuzuran atau penyakit. Hadis kata bila seorang tu dihalang untuk melakukan satu ibadat kerana penyakit dan uzur, maka Allah bagi pahala terhadap niat dia. Hadis dalam bab Riyadhus Shalihin, inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul uzru. Di Madinah ada sekumpulan manusia yang tidak keluar berjihad tapi dapat pahala berjihad kerana mereka niat nak pergi berjihad, cuma mereka dihalang oleh keuzuran atau dihalang oleh penyakit. Jadi hadis tu menawarkan kat kita tiap-tiap tahun kita boleh dapat pahala haji umrah kerana kita niat kalau tak ada uzur, kalau ada kemampuan saya nak pergi haji, nak pergi umrah tiap-tiap tahun, maka kita dapat pahala tiap tahun. Sama dengan pergi masjid. Saya tak boleh pergi kerana lockdown, tapi saya niat nak pergi kalau tidak dihalang. Yang boleh pergi AJK masjid, saya bukan AJK masjid, maka kita dapat pahala tiap-tiap kali orang sembahyang 5 waktu jemaah di masjid, kita jemaah di rumah kita, kita dapat pahala. Bila habis apa halangan itu, kita pergi pula, kita pergi, jangan tak pergi. Niat saja dah. Bila orang buka-buka suruh pergi, tak mau pergi pula, tu tak kena. Jadi kita diberikan pahala niat. Niat nak buat baik, kita tak mampu buat, dengan niat itu Allah bagi pahala tiap-tiap kali perbuatan baik yang kita nak buat itu apabila tiba masa dia. Jadi rumah Allah ni tak boleh tinggal. Kenapa tak boleh tinggal? Kerana dia tempat pancaran nur. Tempat orang dapat cahaya petunjuk Allah. Hati serabut tak tenteram. Pi masjid kerak-kerak. Tak saat tengok WhatsApp namanya ada seorang hamba Allah tak tahu Melayu ke Cina. Terjun bangunan tingkat 10, bunuh diri. Pasal kena penyakit murung. Beritanya gitu, wallahu alam betul ke tak. Sebab perniagaan dia gagal. Disebut gitu. Jadi penyakit murung ni kena rawat. Tension. Di mana tempat nak hilangkan kemurungan? Pergi masjid. Kalau dia orang Islam, pergi masjid, masuk i'tikaf. Doa banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Tak mau nak doa, tak mau nak sembahyang, tidur dalam masjid. Niat i'tikaf. Kerana masjid tempat mencari ketenangan. Kalau orang bukan Islam, tak payah. Kalau orang Islam, ada tempat rawatan untuk hilangkan kemurungannya, hilangkan serabut dia dalam hati dia. Minta Allah bagi ketenangan jiwa. Nazalat alaihimus sakinah, tempat ketenangan jiwa, antaranya majlis Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fiha illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Siapa rajin duduk dalam majlis baca Quran, salah satu anugerah Allah ketenangan jiwa. Jadi kita cari ketenangan jiwa di tempat-tempat yang mulia. Dalam masjid, dalam halaqah Quran, dalam majlis ilmu dan sebagainya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan petang. Tempat kita membaca subhanallah, tempat kita berzikir pagi dan petang. Pagi subuh, petang lohor, asar, maghrib, isyak. Itu nama dia petang. Pagi
pergi sembahyang subuh. Petang, pergi sembahyang lohok. Pergi sembahyang asar petang. Maghrib isya malam, kira petang juga. Pagi petang orang bertasbih kepada Allah dalam masjid-masjid itu. Siapa yang bertasbih itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Sekumpulan manusia yang tidak melalai akan mereka itu oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah. Walaupun mereka sibuk meniaga jual beli, mereka tak tinggal masjid. Ada masa mereka tinggal pasar, tinggal kedai runcit, tinggal restoran, pergi sembahyang jemaah, lepas tu balik pergi kerja balik. Meniaga lagu mana pun, masjid mereka tak tinggal. Kerana meniaga ni antara aktiviti yang paling sibuk. Tak kira lah meniaga tu jadi kontraktor ke, tak kira meniaga tu meniaga jual ikan ke, buka kedai makan ke, buka kedai runcit ke, meniaga online ke. Orang yang meniaga, yang sibuk dengan cari barang bagi kat pelanggan, jumpa pelanggan, mereka tak tinggal rumah Allah. Tambah kerja sendiri, motong getah dalam kebun getah. Tambah buat bendang-bendang sendiri. Buat bendang sampai tak dan nak pergi sembahyang jemaah, nak pergi masjid. Jadi nelayan sampai tak sembahyang terus. Kan tekak pergi masjid, sembahyang 5 waktu pun tak kena. Orang hak meniaga lebih kalut daripada kerja sendiri. Boleh pergi masjid. Oh, saya kerja pejabat, nak tinggal pejabat tak boleh. Ada masa rehat, waktu lohong rehat. Ada masa balik rumah maghrib isya. Kamu kerja pejabat pagi pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Kamu tak boleh pergi sembahyang jemaah pasal kamu duduk di pejabat. Tapi maghrib isya dah tak duduk pejabat. Pergi waktu maghrib isya. Subuh tak pergi pejabat lagi, pergi subuh pula. Jadi jangan tinggal 5 waktu. Tak boleh tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Yang penting tiap-tiap hari kita boleh pergi sembahyang jemaah di masjid. Yang jadi masalah dia pergi hari Jumaat saja, hari lain tak nak pergi. Dia lebih banyak pergi tanglin daripada pergi rumah Allah. Bukan semua orang, rijalun, sekumpulan lelaki, yakni sekumpulan manusia, depa ni meniaga kerja apa, tak melalaikan depa untuk, tak menghalang depa untuk pergi rumah Allah. Bahkan kehadiran kita ke rumah Allah penyebab perniagaan dan aktiviti dunia kita Allah Ta'ala bantu. Saya buat kebun, saya duduk pergi rumah Allah, mudah-mudahan hasil kebun saya elok. Saya buka kedai makan dengan sebab saya duduk pergi rumah Allah, mudah-mudahan pelanggan mai makan kedai saya banyak. Saya buka kedai runcit sebab saya duduk pergi rumah Allah, mudah-mudahan laku banyak barang kedai runcit saya. Saya buka klinik sebab saya duduk di rumah Allah, mudah-mudahan pesakit banyak main klinik saya, ubat saya laku banyak. Dan ini dirasai oleh orang yang beramal sedemikian. Buat meniaga apa pun, mengaji ke, mengajak ke, motong getah ke, kerja kerajaan ke, kerja sendiri, bila kita duduk berolah-alik ke rumah Allah, Allah bagi keberkatan kepada aktiviti kita. Bila kita tak kenal rumah Allah, buat apa pun tak sama dengan orang yang tak tinggal rumah Allah. Maka Quran kata, kamu meniaga, kamu jual beli, kamu aktiviti dunia, kamu sibuk, tapi kamu masih boleh pergi pagi petang ke rumah Allah. Itu sifat orang yang hebat. Hadis Imam Tirmidzi kata, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu lihat ada orang berulang-alik membiasakan dirinya pergi ke rumah Allah, saksikan dia tu kuat iman. Maksudnya orang tak pergi rumah Allah, iman dia lemah, tak kuat. Maka kita perlu iman kuat di zaman yang serba mencabar hari ini. Maka rumah Allah kalau boleh pergi selalu. Kita sambung, akan datang panjang lagi perbahasan kita terhadap ayat ini. Kita semua akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.